Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat lagi bersambung dalam subjek peringkat Islam, iaitu kali ini kita akan belajar dalam bidang akhlak Islamiyah, tajuk yang terakhir, pelajaran yang ke-28, iaitu masjid destinasiku. Okey. Pertama sih kita kenalkan, semua kenalkan apa yang dimaksudkan masjid. Masjid seperti mana sedia maklum, tempat yang kita duduk sembahyang berjemaah, tempat orang nak sembahyang jemaat. Itu tempatnya di masjid. Okey. Itu sekadar pengetahuan asas kita. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan masjid. Masjid dari sudut bahasa itu berasal daripada perkataan Arab sajada, iaitu tempat sujud. Dari sudut istilah, okay, tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Ini sebenarnya maksud masjid, tempat orang beribadat. Okey, untuk orang Islam. Okey, apa buktinya? Jadi bila nak tahu buktinya, masjid ini tempat orang Islam, tempat sembahyang jemaah. Okey, apa buktinya? Kita tengok pada dalil naqli. Bila sebut dalil naqli, iaitu bukti yang datangnya daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, dalil naqli adab di masjid. Dia kata dalil ni, apa bukti ni, bila kita pergi masjid, kita kena jaga adab-adab kita ini. Okey, firman Allah SWT dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud, sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah, okey, yang menghidupkan masjid Allah Subhanahu taala ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu taala. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Ini bukti kenapa kita pergi masjid, kena jaga adab. Okey. Okey, ini daripada Al-Quran. Okey, sebelum kita tengok daripada hadis, okey, daripada ni kita tengok dulu spektrum ilmu ini. Okey, hadis. An Utsman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Muttafaqun alaih, bermaksud daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membina masjid kerana Allah SWT, Allah SWT akan membina untuknya dalam syurga seumpamanya. Sama bina buat masjid dia elok, okey, maka Allah akan bina masjid dia dekat syurga nanti. Jadi senang cerita, siapa mengibarahkan masjid, buat masjid, maka confirm insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga. Ini janji Allah. Janji Allah tepat. Okey. Okey, kita tengok pula daripada hadis. Okey, dalil adab. Okey, daripada hadis daripada Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Iza daqala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Muttafaqun alaih. Dia bermaksud, apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Dia kata masuk masjid tadi. Okey, dekat hadis ni, masuk masjid kita kena sembahyang sunat sunat tahiyatul masjid. Namanya sunat ni adalah sunat tahiyatul masjid. Maksudnya menunaikan solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Sebelum duduk ke dalam masjid itu sembahyang sunat. Okey. Okey, tahiyatul masjid. Okey, seterusnya. Okey, ni dua ni daripada Al-Quran tadi. Ini adalah daripada hadis tadi. Kita tengok pula adab dalam masjid. Bila kita masuk masjid, apa yang sepatutnya kita kena buat. Okey. Okey, masuk ke masjid, waktu kita nak masuk masjid macam mana? Okey, mula-mula sekali.
Okey, sunat membaca doa. Okay, nak masuk masjid kita kena baca doa. Doa dia macam mana? Allahumma ftah li abwab rahmatik. Okey, saya ulang sekali lagi. Allahumma ftah li abwab rahmatik. Okey, itu doanya. Maksudnya, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Ni kita doa bila kita nak masuk masjid, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah kepada aku ni, ya Allah, pintu rahmatmu kepadaku. Okey. Kedua, sebelum masuk masjid, lepas baca doa tu, kita membaca selawat ketika melihat di masjid. Masa nak nampak masjid pun, kalau kita ternampak masjid, kita selalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Walaupun tak nak masuk masjid, walaupun kita naik kenderaan ke mana kan, kalau kita ternampak masjid pun disunatkanlah nampak masjid, kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah tempat ibadah. Okey. Ketiga, mendahulukan kaki kanan. Okey, nak masuk ke masjid, langkah kaki kanan. Okey, seterusnya tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Okey, nak pergi masjid, pastikan kalau tidak ada bau, ini maksudnya tidak bau yang tidak menyenangkan. Okey, kita makan jering ke, makan apa ke, ataupun baju kita ni kita pakai perfume yang mana perfume tersebut sangat kuat yang menyebabkan orang tak selesa pun tak boleh sebenarnya. Okey, kena pakai minyak atai yang wangi, yang semua orang selesa. Jangan pakai yang minyak atai yang terlalu kuat. Okey. Sebab tak semua orang suka. Okey, itu antaranya. Okey, ini waktu nak masuk masjid. Bila kita berada dalam masjid, apa yang perlu kita buat? Okey, waktu dah berada dalam masjid pertama, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Yang tadi Ustaz cakap tadi kan. Bila masuk masjid sebelum duduk, ada hadis yang ke atas ni kan. Okey, kita kena solat 2 rakaat. Itu namanya solat sunat tahiyatul masjid. Kedua, niat beriktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Habis saja solat sunat tahiyatul masjid tu, kita niat dalam diri kita, ya Allah, yang tahu aku nak duduk masjid ni, aku nak iktikaf kerana Engkau, ya Allah. Okey, tu niat iktikaf. Yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Bila masuk masjid ni, bahkan kita ikut suka hati, kalau boleh duduk atas dekat soft tersebut menghadap kiblat. Okey, duduk. Yang seterusnya, menjaga ketenteraman masjid. Okey, bila masuk masjid ni kita jaga ketenteraman tu, maksudnya apa? Janganlah masuk masjid duk bising-bising, buat cakap kokok apa semua, menyebabkan orang tak selesa. Kita dengan keadaan tenang saja. Okey, jangan membuat orang terganggu, orang lain terganggu, jemaah yang lain terganggu. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat lagi? Berzikir. Okey, membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Okey, dan berselawat. Okey, menuntut ilmu ni apa? Kadang-kadang dalam masjid ni ada ceramah-ceramah. Kita duduk elok, kita dengar. Okey, ceramah, tazkirah dan sebagainya. Okey, ya. Lagi ni, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Bila masuk masjid ni, kena cakap benda yang elok-elok. Okey, cakap elok-elok. Okey, itu ketika kita berada dalam masjid. Waktu kita nak keluar je masjid, apa yang perlu kita buat? Okey, sunat membaca doa. Tadi nak masuk pun baca doa, nak keluar pun kita kena baca doa. Doa dia macam mana? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku. Okey, kita minta apa? Kita minta, ya Allah, Tuhanku, bagikanlah kelebihan apa-apa yang bermanfaat pada kita, berikanlah pada kita. Apa kelebihan yang ada kat masjid tu, berikanlah pada kita. Kalau dapat pahala, keberkatan, bagilah pada kita. Itu maksudnya. Okey, ini doa je. Nak masuk pun kita minta doa, minta rahmat. Nak keluar pun kita minta doa. Dan seterusnya, memulakan langkah dengan kaki kiri. Nak keluar, langkah kaki kiri. Bermula dengan langkah kaki kiri. Mungkin. Seterusnya, memberi salam kepada mereka yang berada dalam atau berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Memberi salam. Kita bagi salam kepada mereka yang berada dalam masjid atau berhampiran. Lalu ke orang jemaah tepi-tepi, bagi salam. Assalamualaikum.
Okey, kita bersalaman. Tapi waktu macam sekarang, waktu COVID-19 ni, di mana kan tak boleh salam. Tak salam, jangan salam. Kita buat cara kita. Okey, macam tu. Kita dah ajarkan. Hormat, tak ada hormat. Ataupun kita boleh lafaz sahaja. Tak perlu salam-salam guna tangan pun tak apa dalam keadaan sekarang ni kan. Dalam wabak COVID-19 ni. Okey. Dan fenomena ni, kita je bagi salam. Jumpa je, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu kalau kita dengar orang bagi salam kita, kita jawab balik, Waalaikumsalam. Itu adab kita berada dalam masjid. Okey, itu sunat. Boleh faham kan? Okey. Seterusnya. Okey. Adab di masjid ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Okey, benda yang kita sebutkan tadi sebenarnya ada dalil. Okey, daripada hadis. Kita baca dalil ni. Dia kata apa? An Fatimah binti Rasulullah SAW. Maksudnya Fatimah anak Rasulullah SAW ni lah. Okey, dia kata apa? Qalat kana Rasulullah SAW iza dakhal masjid yaqul bismillah wassalamun ala Rasulillah Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaab rahmatik. Wa iza kharaja qala bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaab fadlik. Okey, hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya apa dia? Daripada Fatimah binti Rasulullah SAW katanya, Rasulullah SAW apabila memasuki masjid mengucapkan bismillah, ya. Waktu Nabi nak masuk masjid tersebut, Nabi cakap apa? Bismillah wassalamun ala Rasulillah Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaab rahmati. Ini di waktu Nabi nak masuk masjid. Kita tadi dibaca niat pendek ya kan? Tapi Nabi panjang. Okey, kalau nak baca macam ni pun boleh, tak ada masalah. Nak masuk kita nak ikut apa yang Nabi cakap pun boleh, tak ada masalah. Okey. Dan apabila keluar, bila Nabi keluar saja, Nabi baca berdoa apa? Bismillah wassalamun ala Rasulillah Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaab fadlik. Ini doa nak keluar. Sama je sebenarnya ni. Okey, yang atas ni. Cuma Nabi dia tambah panjang-panjang sikit. Okey, ini. Okey, itu antara dalil. Waktu masuk dan waktu keluar kita kena baca doa. Okey, disunatkan baca doa. Okey, kita tengok dulu. Apakah hikmah beradab di masjid? Jadi apa yang kita dapat kalau kita ni berjaga-jaga adab kat masjid ni? Antaranya, okey, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada dalam masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Secara langsung masuknya masjid, kita akan rasa aman, tenang je fikiran kita, seronok aja. Okey, yang kedua, merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam, timbul perasaan muhibbah kerana memenuhi tuntutan agama. Secara langsung bila kita pergi masjid ramai-ramai tersebut, ia dapat lagi mengeratkan silaturahim, dapat mengeratkan lagi tali persaudaraan di antara kita. Okey? Pasalan kita pergi masjid ni bukan kita kenal siapa pun, tapi kita dapat berkumpul bersama-sama. Okey, yang keempat, dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Bila semua dah tenteram, kita nak sembah ibadat pun kita akan rasa tenang. Bila tenang, kita akan khusyuk dalam solat. Okey. Jika semua orang beradab ketika berada dalam masjid, kita dapat beribadah dengan khusyuk. Seperti Ustaz cakap tadi, secara langsung ibadat kita berterima, kita pun akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. Sebenarnya fungsi masjid sangat luas. Okey, secara langsung kita telah memperkasakan fungsi masjid tersebut. Okey, masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meningkatkan syiar Islam. Tempat sebenarnya masjid ni sebenarnya tempat kita menyebar ilmu. Okey, tempat kita untuk macam mana menyatukan umat Islam. Macam-macam lagi sebenarnya masjid. Okey. Fungsi dia, fungsi masjid sangat luas. Okey. Seterusnya, kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda membina dan memakmurkan masjid
di mana-mana sahaja baginda berada. Okey, sebab Nabi pun nak sebarkan dalam ajaran Islam pun di dalam masjid. Nabi banyak dia berada dalam masjid. Menyampaikan ilmu pun berada dalam masjid. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara macam mana kita nak cara mengimarahkan masjid. Okey. Ini selalunya keluar soalan ni. Kalau ada soalan kita macam mana selalunya soalan kebat lah tanya. Kalau kamu pergi masjid, macam mana kamu nak mengimarahkan masjid? Jadi kamu tengoklah kat sini boleh guna poin-poin kat sini. Okey, kita baca. Masjid merupakan syiar dan menjadi hak bersama masyarakat Islam. Oleh itu kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan di masjid. Antara cara mengimarahkan masjid termasuklah, okey, ni kamu baca ni kamu kena ingat Okey, kena ingat. Ni point ni. Point masuk dalam periksa ni kamu gunalah point ini. Okey. Menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Target pertama adalah untuk datang menunaikan solat fardu secara berjamaah. Datang aktiviti ke masjid pertama ni sembahyang secara berjamaah. Kita target itu kita kena pergi masjid untuk solat fardu secara berjamaah. Solat berjamaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadah. Poin dekat sini adalah solat secara berjamaah ni solat secara berjamaah. Okey. Kedua, tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir, beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Malah boleh melakukan pelbagai jenis ibadah dalam satu masa. Poin yang kedua ni tempat kita nak belajar. Okey, tempat nak belajar. Belajar apa? Ikutlah, nak belajar Quran, nak belajar tafsir, tempat kita nak cara kita nak berzikir, tempat kita nak bertikaf, cara belajar dan tempat kita nak buat ibadat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mewujudkan bilik bagi musafir. Okey, hal ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Okey, di samping memenuhi keperluan semasa, usaha ini juga dapat mengimarahkan masjid sebagaimana pusat ibadah setempat dan sejagat. Okey, kat masjid juga boleh yang poin yang ketiga ni mewujudkan bilik bagi orang musafir. Apa maksud orang musafir ni? Orang-orang yang berjalan jauh. Okey, dia pergi jalan jauh, tempat mana dia tak ada nak beristirahat ke apa, selalu dia akan tinggal berada dia akan pergi masjid. Okey. Ini poin yang ketiga. Secara langsung dia akan dapat membantu masyarakat sejagat ni Kan kita pun kalau jalan jauh, kalau kamu biasa berjalan jauh kan, pertama kita nak pergi tempat orang. Tempat mana kita nak beristirahat, nak apa? Okey. Sekarang ni orang pergi mana? Nak rehat, pergi pasar raya, pergi sini. Tapi sebenarnya kalau nak tidur kat mana? Pasar raya boleh tidur? Tak boleh tidur, tak boleh apa-apa nak rehat. Okey, selalunya kalau orang jauh-jauh ni dia akan menampak apa? Dia nampak kalau boleh kita sebagai orang Islam, biar orang nampak nak beristirahat apa semua pergi ke masjid. Secara langsung dia pun akan rasa selesa, tenang dan juga secara langsung dia juga mendapat pahala. Okey. Tambah-tambah pula, tapi dia tambah pula niat iktikaf, pahala sangat besar. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riyadhah. Okey. Poin yang keempat ni mengadakan pelbagai aktiviti. Kita usahakan nak buat aktiviti apa dekat masjid. Okey. Nak buat sukan ke, nak buat apa-apa sajalah. Okey, ke aktiviti yang menyebabkan bila orang tengok aktiviti masjid tu buat aktiviti, orang ramai nak pergi ke masjid. Itu contohnya. Okey, aktiviti kesihatan ke, demam darah ke apa kan. Banyak lagi yang menyebabkan kita boleh bawa rumah aktiviti kekeluargaan pun boleh. Okey, kat masjid. Okey, boleh. Ada 4 poin kat sini. Okey, kamu cuba ingat ni antara poin yang diberikan dan sebenarnya banyak lagi yang boleh kita nyatakan di sini. Okey. Untuk tajuk untuk tajuk kali ini, inilah yang terakhir. Okey.
sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tulis di bahagian dekat grup kita, ataupun kamu boleh tulis dekat bahagian komen di bawah. InsyaAllah kalau Ustaz nampak, okey, Ustaz baca, Ustaz akan cuba jawab sekadar kemampuan Ustaz. Kalau tak dapat, Ustaz akan usahakan cari jawapan yang baik, yang terbaik. Moga-moga kita dapat ilmu hari ini. Ustaz harapkan apa yang kamu belajar hari ini cuba masukkan dalam diri kamu, cuba amalkan dalam harian kamu. Cuma sekarang ni kalau berkaitan dengan masjid, dalam keadaan sekarang kita hanya berapa orang saja yang dibenarkan ke masjid. Nanti bila dah habis ya kita doa, ya Allah ya Tuhanku, moga-moga wabak penyakit yang dilanda sekarang ini Allah angkat. Angkat kembali. Supaya apa? Bila Allah angkat, kita akan dapat nikmat balik pergi ke masjid untuk melakukan ibadah di sana. Itu saja daripada Ustaz. Semoga apa yang Ustaz belajar ni semua faham. Kita tutup dengan majlis kita dengan kafarah wassallallahu subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.